ignorance. Orang yang jahil tentang kemanusiaan, jahil tentang akidah, jahil tentang akhlak, jahil tentang ilmu, dan jahil tentang tamadun. Anak muda harus mengerti ini. Kerana tarikan perkauman itu terlalu kuat, terlalu tebal. Jadi kalau tidak dengan kekuatan keyakinan, conviction, dan knowledge dan kefahaman, dan kemanusiaan, humanity, kita akan ditelan oleh arus itu. The battle dalam mana-mana negara yang disebut pembenturan dua aliran kefahaman, pembenturan ataupun juxtaposition atau pertembungan dua pahaman, ini berlaku sampai hari ini. Jadi ada orang kata, oh kalau gitu Anwar tak perlu. Tak, saya soal bahasa saya tak kompromis. Soal mengangkat martabat orang Melayu yang miskin di desa, nelayan, itu saya terus perjuangkan. Tetapi kalau ini bermakna membela nasib orang India yang miskin di Kampung Ijo di Selangor, atau orang asli, atau orang Cina, kelompok-kelompok yang miskin, kita harus perjuangkan. Dia tidak rugi sesiapa. So dia battle, pertembungan atau juxtaposition of two trends dalam pemikiran ini berlaku. Jadi kata balik-balik Abdurrahman Ibn Khaldun, kalau asabiyah ini yang positif, kekitaan, esprit de corps, nak bangunkan masyarakat baru, lama-lama dia bangkit bentuk satu pemerintahan. Selalu generasi pertama dia bagus. Katalah generasi Tunku Abdul Rahman, dia kira kemerdekaan, bangunkan negeri kita, jaga rakyat. Okay. Itu generasi awal, kata Ibn Khaldun. Generasi kedua dah selesai. Itu kena ingat, this is a challenge to the young. Cabaran kepada generasi yang kedua. Ya. Generasi yang lama, generasi sudah ada, generasi ketiga lah. Generasi kedua tu dah mula selesai. Dah selesai projek, kontrak, tanah, balak, semua dia ingat ketapak dia. Jadi ambil. Kalau akibat balak itu rumah orang miskin hanyut, itu tak kira. Saya ada kuasa. Ya. Ini jadi masalah. Ada saham, saya ada pemerintah, saya menteri, saya parti berkuasa, saya dapat mandat. I do what I like. People support me. Okay? How do you know that people do support you? If they don't, you beli them. You bayar duit. Jadi oleh demikian, mula retak. Idealism tidak ada lagi. Generasi pertama ada idealism, ada esprit de corps, ada cita-cita. We want to build a new state yang merdeka, yang bebas, yang adil. Itu jadi slogan dia. Kita kata, Tunku Abdul Rahman kata, merdeka Persekutuan Tanah Melayu 31 Ogos 1997. Negeri Tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat, yang liberal dan demokratik, yang adil kepada semua bangsa-bangsa. Pasal itu dia tak sebut suku kaum. Semua bangsa-bangsa. Itu jaminan Tunku Abdul Rahman. Apa dia? Kenyataan idealisme. Second generation. Negeri ini bisa pertahankan ketuanan Melayu. Dah lagi sikit kan? Kalau betul ketuanan Melayu, saya tak marah sangat. Tapi ini perompak. Macam ni kita habis rompak semua, balak, saham, projek semua. Kita mesti jaga orang Melayu kita ini. Jaga dia. Ini sebabnya anak muda harus kritikal. Harus berfikir. Tak semestinya dengar saya. Tak. Criticize. Itu yang disebut tentang critical thinking. Dalam Quran tak pernah terlepas ulul albab, afala taqilun, afala taqlamun, mana berilmu, berfikir, semua disebut ulang kali untuk memastikan jangan ada tukang angguk kerana syekh itu pakai jubah ada janggut,
ada saraban, lagi besar, lagi betul. Tak. Lihat nilainya itu pada kekuatan akidahnya, keyakinannya. Sebab itu tidak dibedakan kaum, warna kulit. Baik. Balik ke Ibn Khaldun. Second generation. Sampai ke third generation, idealism hilang. Semua masuk politik, masuk NGO, masuk mana-mana persatuan untuk jadi kaya, senang, terkenal. Semua nak kaya. Jadi ini ada kelompok rebut kekayaan. Rakyat, nelayan, peneroka, pekerja, semua disisihkan, diabaikan. Jadi saudara, berlakulah apa yang dikatakan. Dari Umran Baidawi naik jadi binaan tamadun baru, Umran Hadari, sampai ke generasi 3, generasi keempat, mula luntur. Okay. Mula lemah, mula hancur. Saudara dan anak muda sekarang di peringkat mana? Tentunya tidak peringkat idealism. Kerana hari-hari bicara rasuah. Dengan Adam tadi cakap soal rasuah. Dan rasuah bukan satu orang. The system. Hari-hari baca surat khabar, YMDB. Saya panggil YMDB, sekarang ni 1DNB. Sama saja. Orang lain. Pemimpin silih berganti. Samun sama berganti. Kerajaan pun begitu juga. Saya bukan datang nak pertahankan semua dalam Pakatan Harapan. Tapi saya nak saudara orang muda kalau bersama dalam perjuangan kritikal, termasuk kepada pimpinan-pimpinan keadilan sendiri pun. Then you put them dalam garisan yang benar. Kalau tidak, mari saya tunduk-tunduk, boleh tak jadi ahli majlis, boleh tak jadi ketua kampung, boleh tak jadi calon. Saya nak bagi cermin besar tengok depan. Tengok dulu. Mesti ada calon, mesti ada ahli majlis. Tapi kalau nawaitunya itu, jahanam kita. Dapat jadi calon, okey. Tak dapat jadi calon, kita menentang Presiden dan parti kerana tidak sesuai dengan perjuangan. Ini masalah. Ya. Ingat, kita pun ada pemimpin-pemimpin yang begitu dulu. Sama-sama berjuang, bertarung, kena tear gas, lagi kena pukul dan sebagainya. Ada yang kena tahan. Lepas tu jadi pembesar. Ada jawatan-jawatan yang amat berhormat, yang berhormat. Kerja, kumpul kekayaan untuk diri. Bila kita tegur, jangan korup dalam parti ini, terus kita tidak setuju kerana keadilan ini tak ada prinsip. Dia hanya nak jaga Anwar saja. Jaga aku dapat apa? Aku bukan menteri pun tak dapat. Masih baiklah orang Port Dickson ni baik, dia sokong aku jadi ahli parlimen. Sudah terbalik dengan aku sekali. Jadi saudara, ini kena ingat. Apa dia teorinya? Ibn Khaldun. Siapa yang kupas kemudian? Arnold Toynbee. Apa dia kata? Idealism, values, nilai, akhlak mesti kita pertahankan. Nak berjuang, kalau tak ada nilai, kalau faham perkauman, tidak ada rasa kasih sayang antara satu sama lain, salah tempat saudara. Jadi kena kekalkan semangat idealism ini. Saudara dalam generasi yang tercabar hari kekayaan, negeri ini di antara negeri paling kaya di Asia Tenggara. Balak banyak, walaupun hilang. Minyak melimpah, masuk gas, kelapa sawit, industri, dan tenaga kerja. Penguasaan bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kerana dengan bahasa Inggeris dapat penyesuaian dengan syariat-syariat internasional. Bahasa Tamil, maka jaringan dengan sejarah dan juga peniaga-peniaga, terutama Tamil Nadu, meningkat peluang. Bahasa Cina, penguasaan bahasa Cina membantu kita kerana saluran dan jaringan ekonomi dengan negara Cina. Sebab itu kalau di Amerika Syarikat, apa bahasa utama? Inggeris. Bahasa kedua yang popular, bahasa Cina dan bahasa Sepanyol. Di Amerika Syarikat, karena dia tahu bahasa Inggeris itu
utama, tetapi penguasaan bahasa Cina itu akan beri economic advantage. Kita ke bahasa Cina, no. Why? Cina. Kita pemikiran kita lapar.